Bila mana Jawi tangkap ni tuan-tuan, ada beberapa persoalan yang dilontarkan oleh orang-orang yang kena tangkap dan orang-orang di luar yang tak puas hati. Yang pertama, mereka tanya, ini wartawan telefon saya lah, saya utarakan wartawan ni, dia dah interview orang-orang semua sekali yang tak puas hati ni. Maka yang pertama mereka kata, kenapa orang Jawi ni suka sangat sangka buruk pada kami? Tak semestinya kami duduk dalam disko kami minum arak, dia kata. Mungkin kami sedang baca Quran ke? Agak itu saya tambah lah tuan-tuan, enggak baca Quran dalam tu kan. Jadi mereka marah pegawai Jawi, kenapa duk sangka buruk? Tak boleh sangka baik ke? Baik, saya punya jawapan begini. Saya nak tanya pula pada orang ni, kenapa kamu sangka buruk dengan tanggapan Jawi? Tak boleh sangka baik ke? Saya pulang pakai buah keras sekali. Dia pun senyap. Benda tak apa, kita jawab juga lah. Dia kata, kami sangka buruk kerana kita ni tuan-tuan, kita sebagai manusia, kita akan menghukum sesuatu berlandaskan kepada track record. Betul? Kalaulah seseorang itu ataupun track record ataupun gambaran luaran dia kan, kalau tiba-tiba ada seorang yang datang ke satu tempat, satu tempat dengan dia punya badan dia dengan tali pinggang daripada bom, membawa machine gun M16, kemudian dia punya topi pun lengkapi dengan bom kat sini, kita akan kata dia ni apa? Teroris. Kan? Begitu. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, bila mana kita nampak seorang lelaki yang memakai seluar jeans yang koyak-koyak di sebelah lututnya, kan? Sebelah lututnya koyak, rambutnya panjang menghurai, menghurai yang tidak terurus dan tidak bersyampu, maka tuan-tuan, dia pun membawa sebatang gitar, yang memakai t-shirt yang gambar syaitan di depannya, gambar di belakangnya, I wait you at hell. Begitulah, saya salah bahasa broken pula kan. Aku tunggu kamu di pintu neraka, contohnya kan, gambar jerangkung dekat depan. Kita nampak dia, kita akan kata dia apa? Oh, Mak Rockers, Mak Rempit, Mak Rempit motor kan, Mak Rockers. Kemudian kita tengok pula ada sebiji kereta. Dia ada kereta Wira, tapi ada sketing kat bawah tu. Sketing dia jenis macam tanduk lembu tu. Belakang dia pun ada juga sketing, macam dia punya skirt ke belakang tu terangkat. Tepi dia pun ada juga. Kemudian dia punya tepi dia tu ada yang macam stiker yang gambar macam syaitan terbang tu kan, macam naga tu kan. Begitu, warna hitam, gelap. Dia punya exhaust tu pula besar, begitu bunyi kan. Bunyi dia vroom begitu. Kita tengok tu, kita apa kata apa kat orang ni? Oh, ni orang muda punya kereta ni. Tak ada, kita tengok kereta-kereta itu tiba-tiba keluar tongkat. Tak pernah kita nampak dah kan, ada kereta lagu tu orang keluar bertongkat, bergigit-gigit, tak ada. Kecuali kuda sebelah je lah, bapak dia agaknya. Tapi yang bawa tu mesti orang muda, mungkin akan pakai gelang besi, pakai rantai. Kita bayang gitu kan, terbayang. Maka kenapa kita sangka begitu? Kerana itulah dia gambaran asalnya. Bila mana ada seorang kena tangkap, maka polis akan tengok dia punya track record dia. Oh, rupanya dia ada 5 jenayah lain dia buat sebelum ni. Kenapa ada track record? Kerana nak beritahu dia ni punya peribadi macam mana. Maka demikianlah tuan-tuan, kalau kita tengok orang di disko, kita akan nampaklah track record disko, ada arak, ada joget, ada baju seksi, ada raba-raba, ada zina biasanya. Nak buat macam mana? Dan itu yang selalu berlaku. Lalu kenapa salahkan Jawi yang sangka buruk? Kenapa awak tak salahkan diri awak yang mengundang sangka buruk berlaku? Saya bawa satu dalil kepada wartawan ni. Sejam saya cakap dengan telefon, habis militeri lepas tu. Saya kata dalam peristiwa Nabi, dalam hadis yang sahih, satu malam Nabi duduk beriktikaf di masjid. Hadis sahih ni tuan-tuan. Kemudian Safiyah, isteri Nabi, datang nak berjumpa dengan Nabi, nak bincang satu perkara. Tapi malam tu bukan giliran baginda, bukan giliran Safiyah, giliran isteri lain. Maka Safiyah datang jumpa Nabi kat masjid, maka bincang-bincang, Safiyah pun nak balik. Bila mana nak balik, Nabi pun kata, tak apa, saya akan iring, sebab dah malam, gelap gelita. TNB punya lampu memang tak ada lagi. Bukan terputus elektrik, memang tak ada lampu zaman tu, bukan terputus elektrik. Maka kerana itu Nabi kata, tak apalah, biar aku akan iring kamu sampai ke depan rumah, kerana bahaya malam-malam ni. Maka Nabi pun bawa lah Safiyah bersama-sama, duduk jalan bersebelahan dalam gelap gulita. Tiba-tiba fararra rajulani minal ansar. Itulah hadis ni sebut. Tiba-tiba 2 orang lelaki Ansar lalu, nampak Nabi dalam gelap dengan seorang perempuan. Dia tak nampak muka, nampak perempuan, nampak lelaki. Lelaki itu tahu Rasulullah.
Bila mana dua orang sahabat ni nampak, dia pun sudah kelang kabut. Alamak, sahabat ni kelang kabut, kita datang at the wrong time agaknya. Dia pun mempercepatkan perjalanan. Nabi nampak sahabat tu cepatkan perjalanan, Nabi pun sebut, ala rislikuma, nanti kejap, tunggu nanti. Mai kejap, Nabi kata. Sahabat tu pun datang duduk sebelah. Nabi kata, ini Safiyah, isteri aku. Sahabat tu pun terus berkata, ya Rasulullah, aku tak sangka buruk, kami tak sangka buruk pada kamu ya Rasulullah. Tak sangka buruk. Masing-masing tahu, nampak tak? Kemudian Rasulullah menyebut melanjutkan kalamnya. Rasulullah kata gini, dia kata, aku tahu kau tak sangka buruk, tapi khasyitu ayyuqzafa fi qulubikuma syarra, tapi aku bimbang syaitan akan lontar dalam hati kamu berdua sangka buruk. Nampak tak? Hadis yang sahih riwayat Muslim. Tuan-tuan nak tengok kat mana tempat dia, tuan-tuan boleh buka juga dalam Sahih Muslim ataupun Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi dalam bab yang pertama dekat awal-awal tu. Maka dalam hadis ni menunjukkan kita dalil apa dia, tuan-tuan? Jangan salahkan orang sangka buruk kalau kita yang menjemput sangka buruk itu datang. Nabi mengajar kita menutup pintu fitnah dan pintu sangka buruk. Maka kalau kamu duduk di disko, kamu yang punya salah. Orang sangka buruk jangan salah, kamu yang jemput orang sangka buruk datang. Waktu tu wartawan tu tanya, habis ustaz kita nak suruh dia duduk mana? Suruh dia duduk kat McDonald kan? Oh, tak, okey ustaz. Sebab dia ingatkan saya nak cakap kat mana? Duduk kat masjid ke kan? Jadi tak praktikal. Sebab nanti kehebat sangat pula kan? Duduk kat masjid, duduk pakai seluar, duduk koyak-koyak kan? Jadi oleh kerana itu saya nak bagi praktikal. Saya kata duduklah kat McDonald, ke tempat yang terang, tempat apa nama di mana tu? The mall ke, tempat yang terang, ya orang tak boleh sangka kamu duduk minum arak dekat situ. Bagi nampak, jangan tuan-tuan marah, ustaz ni cadang kat McDonald pula. Terpaksa lah tuan-tuan, kita kena, tak boleh lah terus tu di masjid je kan. Nanti saya suruh tu pergi kubur boleh, senang. Kan? Ya tuan-tuan Baik, jadi itu pertama dia tanya. Kemudian dia pun puas hati. Okey ustaz, okey puas hati.